Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Kubah Makam Diraja bagi majlis tahlil. Kejayaan mempelbagaikan ekonomi mampu menjadikan negara Brunei Darussalam lebih teguh dalam menghadapi cabaran pasaran luar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat ke Kubah Makam Diraja bagi majlis bertahlil untuk ayahanda, bonda dan anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, dan Yang Berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abadaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Rangkaian Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, diikuti dengan tahlil dan doa tahlil. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menjerus air asah-asahan ke atas makam almarhum ayahanda, bonda dan anakanda Baginda. Juga menjerus air asah-asahan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Disusuli oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kemudian diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah.
Kepelbagaian bukan sahaja mustahak bagi ekonomi tetapi ia merupakan satu keperluan bagi negara Brunei Darussalam. Kejayaan dalam mempelbagaikan ekonomi mampu menjadikan ekonomi negara lebih teguh dalam menghadapi cabaran pasaran luar. Di samping itu, melalui ia juga dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan sektor baru dan mewujudkan peluang pekerjaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan mengenai perubahan iklim negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut semasa Majlis Penyerahan Laporan Rangka Kerja Ekonomi Hijau negara Brunei Darussalam atau Brunei Green Economy Framework Report pagi tadi. Menyentuh mengenai hubungan dan usaha kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menggariskan hubungan dua hala yang terjalin selama beberapa dekad berkembang selaras dengan perubahan dunia. Tambahnya lagi, salah satu tonggak utama dalam hubungan kedua-dua negara kini berkisar tentang keperluan mendesak bagi menangani perubahan iklim dan tindakan global. In 2021, we established the UK-Brunei Strategic Dialogue, and in the following year, we held a UK-Brunei Climate Change Dialogue. Additionally, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, also represents the first free trade agreement between Brunei Darussalam and the United Kingdom, opening the possibility for greater trade opportunities. Projek Rangka Kerja Ekonomi Hijau Negara Brunei Darussalam dan Pelancaran Laporan Ekonomi Hijau menjelaskan komitmen United Kingdom untuk menjadi rakan negara Brunei Darussalam dalam peralihan ke arah ekonomi yang rendah karbon. Juga hadir Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara ini. And the key word really here is economic resilience. Warga Perkhidmatan Awam kembali bertugas hari ini selepas menikmati cuti kelepasan awam sempena Hari Raya Aidilfitri. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Selepas menikmati cuti kelepasan awam sempena Hari Raya Aidilfitri, warga Perkhidmatan Awam kembali bertugas hari ini. Para penuntut dan pelajar juga memulakan sesi pembelajaran hari ini setelah hampir sebulan bercuti di bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Suasana di sekitar kawasan bangunan jabatan-jabatan kerajaan kembali sibuk seperti lazimnya. Tinjauan kru RTB seawal pukul 7.30 pagi tadi sudah ada kelihatan kenderaan-kenderaan memenuhi tempat letak kereta di luar kawasan tersebut. Waktu bekerja bagi warga Perkhidmatan Awam bermula pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan sebelah petang bermula pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Sementara itu, perniagaan di pasar ikan dan sayur gadong juga kembali beroperasi seperti biasa hari ini. Tinjauan RTB pagi tadi mendapati kawasan perniagaan tersebut mula sibuk. Sebelumnya, perniagaan di pasar ini ditutup bagi memberi peluang kepada para peniaga untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Seawal pukul 6 pagi lagi, pasar mula menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai jenis barangan keperluan. Tidak tahu bagaimana untuk membuang atau melupuskan kitab atau buku yang mengandungi ayat suci Al-Quran yang usang dan rosak. Auda tidak perlu bimbang kerana seorang anak tempatan boleh membantu Auda melalui perkhidmatan pelupusan kitab dan buku yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran.
Mana Saja Servis menyediakan khidmat pelupusan sejak 4 tahun lalu. Sebelum memulakan perusahaan tersebut, pemiliknya, Awang Muhammad Faizal bin Haji Piluk, terlebih dahulu membuat penyelidikan melalui pelbagai platform termasuk laman sosial. Proses pelupusan dibuat secara teliti dan terperinci. Dipotong bahagian yang binding tu, yang kalau buku ada bindingnya tu atau yang dipotong. Seterusnya kalau ada staple atau yang dibuka dan dikerat satu persatu, scaping ni orang. Okey. Jadi setelah itu ia dimasukkan ke shredded machine untuk dipotong secara halus dan dipotong untuk jadi halus lah. Jadi setelah itu dibakar dan setelah dibakar ditanam habunya. Setakat ini, Mana Saja Servis menerima tempahan untuk melupuskan buku-buku Al-Quran yang lama dan tidak digunakan lagi, termasuk tempahan dari beberapa buah masjid. Harga yang dikenakan pula RM4 sekilogram. Meskipun Hari Raya Aidilfitri memasuki seminggu, kemeriahannya masih dirasakan dengan rumah-rumah diterangi dengan lampu-lampu cucul berwarna-warni sekaligus menambah lagi keceriaan Aidilfitri. Seperti juga daerah-daerah lain, daerah Temburong juga bergemerlapan dengan cahaya lampu cucul. Pemasangan lampu cucul seolah-olah menjadi satu kemestian setiap kali tibanya Syawal. Ia juga merupakan simbol dalam menyantuni tetamu untuk datang beraya. Kemeriahan suasana daripada nyalaan lampu cucul yang berwarna-warni bagi sesetengah individu memeriahkan lagi hari raya dan mengembalikan nostalgia. Cucul warna-warni ini membagi semangat kita ni orang kampung dan juga yang penting sekali adalah menyambung tradisi turun-temurun negeri kita ni ya. So semangat raya ada, satu ada berduyun-duyun lagi kampung-kampung. So ada lagi timbul hari raya itulah. Nada cucu tu memang macamnya orang nada sambutan lah, nada semangat macam tu. Lepas tu salah satunya tanda-tanda kalau membuka cucu ni biasanya kalau berbuka tu artinya masih menerima kedatangan orang. Kalau nya tutup artinya dah habis, dah lagi menerima lah. Semasa Hari Raya Aidilfitri juga, beraneka jenis kuih muih dan sajian makanan yang menyelerakan dihidangkan kepada tetamu yang datang. Pastinya, setiap orang mempunyai cita rasa berbeza untuk memilih menu yang mereka suka. Ikuti penang orang ramai mengenai menu kegemaran semasa Hari Raya. Kek batik. Pasal nyaman sama dari dulu sudah makan. Honey cornflake lah. Pasal tu sejak dari damit sudah aku belajar sama nenek membuat sama-sama. Kalau untuk pilihan biskut, saya lebih suka juga biskut honey cornflakes. Tu memang favourite lah. Makanan tradisi Brunei contohnya macam ayam rendang, ketupat. Itu bagi saya yang memeriahkan suasana hari raya tu. Popia gulung yang mana ada rasa pedas, ranggup. Memang itulah makanan yang saya cari pada waktu raya beginilah. Kelupis tu dengan daging kari tudang campur. Ya tudang mencari itu untuk kalau dong datang kemari sini. Kalau nada biskut tak nanas ni macam ini nada rasa hari raya. So dimestikanlah untuk membalik biskut raya ni tak nanas. Ucapan Selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami daripada Rumah Pelayan Kampung Atas Abang Tau ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Penduduk Mukim Balilas dan Mukim Sukang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Menjadi pempengaruh media sosial dan pencipta kandungan atau lebih dikenali sebagai content creator kini menjadi sebahagian daripada pendapatan terutama dalam kalangan generasi muda. Penggunaan aplikasi media sosial dimanfaatkan dengan menggunakan kreativiti masing-masing untuk menarik perhatian netizen. Ikuti laporan pewarta RTB Nadira Haji Umar bersama salah seorang belia tempatan yang terlibat sebagai pencipta kandungan. Your creativity is yours to create. Demikian ungkapan yang menjadi kata-kata motivasi bagi seorang pencipta kandungan tempatan berusia 31 tahun ini. Dayang Nurul Hafizah binti Haji Awang Muhammad bermula dengan menghasilkan video untuk suka-suka sebagai pengisian dalam akaun media sosial miliknya. Kini, kreativiti yang dihasilkannya menjadi tumpuan oleh pelbagai syarikat tempatan dan komersial di negara ini. Sejak dulu sudah sebenarnya suka membuat konten-konten ini. Tapi yang macam saja-sajalah, sedang contoh kawan-kawan. Sekali sudah macam membuat konten di Instagram, video ke apa. Lepas tu kawan-kawan pun macam terpakai. Aku pun macam, aku buat lagi lah. Sekali sudah aku membuat, ada orang macam makin company-nya, boleh minta iklankan. Setakat ini, Dayang Nurul Hafizah telah bekerjasama dengan lebih 30 syarikat di negara ini. Menurutnya, menjadi seorang pencipta kandungan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia memerlukan plan dan strategi untuk menghasilkan video yang kreatif dan mempunyai mesej. So, cabaran yang paling dihadapi adalah masa. Pasal membuat konten ini menggunakan banyak masa. Dan masa untuk family pun berkurangan, dengan kawan pun berkurangan, apalagi diri sendiri. So dari sana untuk mengetahui macam mana disiplinkan diri itu kan sejak benda ni adalah freelancing, sila. Turut menjadikan pencipta kandungan luar negara sebagai rujukan dalam menghasilkan video yang kreatif dan berkualiti. Belia tempatan ini berhasrat mengembangkan lagi kreativitinya sebagai pencipta kandungan keluar negara. Langkah yang dibuat oleh belia tempatan ini secara tidak langsung mampu menyumbang kepada sumber keberhasilan sara hidup dan pendapatan negara. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBG melalui Click and Bid diumumkan melalui laman sesawang JPD dan www.nomborku.gov.bn hari ini 16 April 2024. Semua penanda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya menerima keputusan melalui email yang telah didaftarkan. Penanda yang berjaya dikehendaki mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan yang ditetapkan. Bagi sebarang pertanyaan hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui WhatsApp 7181641 atau melalui email info.ltd@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang JPD dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut.